Assalamualaikum, nama saya Siti Nurhaliza binti Harun. Hari ini saya akan menerangkan tentang peranan industri PTV dalam melahirkan graduan TVET yang berkualiti tinggi. Industri PTV yang saya pilih adalah KPM, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdapat beberapa komponen dalam kajian yang dilakukan. Yang pertama adalah pengenalan, kelebihan KPM sebagai institusi PTV, kelemahan KPM sebagai institusi PTV, peluang pekerjaan, cabaran KPM dan juga kesimpulan. Pembelajaran abad ke-21 ini tidak asing lagi dengan istilah pendidikan teknikal dan latihan vokasional atau kita lebih kenali sebagai TVET dan pembelajaran berasaskan kemahiran. TVET bukan sahaja berperanan sebagai saluran untuk menghasilkan tenaga mahir bertempatan, malah TVET juga merupakan ejen pembangunan sesebuah negara. Matlamat utama pendidikan negara adalah untuk melahirkan modal insan yang mempunyai tahap dan penguasaan kemahiran berfikir alas tinggi atau KEBAT yang berkesan. Permasalahan yang berlaku ketika ini apabila bidang TVET ini telah disalah anggap sebagai bidang pilihan yang terakhir ketika hendak menyambung pengajian. Sebagai langkah meningkatkan proses pembangunan modal insan yang kritis, kreatif, inovatif serta berkemahiran tinggi, pendidikan yang berkesan amat penting untuk menjadi penentu kepada pertumbuhan dan perkembangan sosial, budaya, ekonomi sesebuah negara. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peranan institusi PTV iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam melahirkan graduan TVET yang berkualiti tinggi. Pelbagai kelebihan institusi KPM dalam memastikan graduan TVET yang bakal dihasilkan berkualiti dan berprestij. Pertama, antara kelebihan institusi PTV ini adalah pelajar telah didedahkan dengan pemikiran yang kritis lebih awal di samping menjana kemenjadian seseorang graduan TVET yang bertaraf. Elemen-elemen kritikal yang seharusnya dikuasai dalam pembelajaran abad ke-21 ini adalah seperti pemikiran kritis, pemikiran kreatif, kemahiran komunikasi dan kolaboratif. Kemahiran pemikiran kritis, KPK, adalah aspek yang penting untuk melatih pelajar dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KEBAT, terutamanya soalan-soalan berkaitan aplikasi, sintesis dan penyelesaian masalah. Kelebihan KPM yang kedua adalah KPM juga mendedahkan beberapa mata pelajaran yang mendedahkan secara awal dengan kemahiran tangan serta kemahiran halus yang penting dalam memastikan kemenjadian seseorang pelajar. Contohnya, pelajar mula diberi pendekatan terhadap kemahiran menggunakan alat tangan dan mesin dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi sejak sekolah rendah lagi. KPM juga mempunyai beberapa kelemahan, antaranya kekurangan tenaga mahir berbanding institusi pendidikan PTV yang lain seperti kolej vokasional, politeknik dan sebagainya. Guru mempunyai peranan yang penting dalam membantu pencapaian cemerlang seseorang pelajar. Prestasi dan pencapaian seorang pelajar dipengaruhi oleh sikap dan kepribadian guru, tahap pengetahuan dan juga cara menyampaikan pengetahuan. Kepelbagaian teknik dan kaedah pengajaran sangat penting di samping penggunaan bahan bantu mengajar yang berkesan seperti mesin dan alat tangan. Kelemahan KPM yang kedua adalah silibus yang ditawarkan oleh institusi dalam KPM tidak selaras antara satu sama lain. Sebagai contoh, Sekolah Menengah Teknik mempunyai CJ Pelajaran Malaysia pada penggal akhir manakala Kolej Vokasional mempunyai CJ Kemahiran Malaysia Vokasional. Pembelajaran dan pengajaran di Sekolah Menengah Teknik juga lebih menjurus kepada teori berbanding praktikal manakala Kolej Vokasional mementingkan teori dan praktikal secara sama rata. Kualiti graduan TVET yang akan dihasilkan adalah berbeza dan tidak setaraf kerana terdapat perbezaan kandungan pelajaran. Pendidikan TVET telah menggariskan objektif utama supaya dapat menghasilkan graduan yang kompeten, berkemahiran dan berdaya saing sebelum menempuh alam pekerjaan yang lebih realiti. Perhatian dan sokongan yang khusus daripada kerajaan diberikan kepada graduan TVET kerana mengikut perkembangan pasaran, mereka memerlukan seseorang pekerja yang berkemahiran. Contohnya tu, hal ini sebagai satu usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing di samping meningkatkan graduan yang mampu menjadi tenaga mahir yang berkualiti. Selain itu, institusi PTV yang diwujudkan ini dapat membantu merungkai isu pengangguran yang kian membimbangkan dalam kalangan graduan institusi pendidikan tinggi IPT. Kemahiran yang diperoleh oleh graduan TVET boleh diaplikasikan untuk menjadi sektor pekerjaan yang baharu seperti membina empayar perniagaan sendiri. Kelebihan ini juga dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan baharu terutamanya dalam sektor perindustrian berasaskan kemahiran untuk para penganggur yang lain.
Sudah tentu KPM juga mempunyai pelbagai cabaran yang harus dihadapi. Antaranya, persaingan dari segi tahap kelayakan dengan institusi-institusi lain. Perbezaan pusat pembelajaran mencetuskan isu konflik dan menunjukkan kekeliruan dengan kualiti graduan yang dapat dihasilkan. Ketidakseragaman kelayakan pada graduan TVET ini memberi kesan kepada majikan untuk memilih pekerja yang terbaik dan berkemahiran. Hal ini boleh menyebabkan peluang pekerjaan berasaskan kemahiran tidak dapat dipasarkan dengan pesat untuk melatih tenaga mahir yang berkualiti. Cabaran KPM yang seterusnya adalah kelemahan dari segi penyusunan silibus di institusi KPM menjadi satu cabaran untuk memastikan semua graduan TVET memperoleh peluang dalam sektor pekerjaan yang kelak. Pengurusan di setiap institusi PTV adalah berbeza-beza. Oleh itu, kaedah pembelajaran dan pengajaran yang digunakan juga adalah berbeza mengikut perancangan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, kolej berkesanan mementingkan pembelajaran teori dan amali secara sama rata. Maka, pembelajaran teori disusun pada aras kesukaran yang rendah berbanding institusi yang lain. Kesimpulannya, pendidikan dan latihan vokasional telah banyak menyumbang dalam melahirkan modal insan yang berkualiti dan sekaligus menjadi graduan TVET yang berkualiti tinggi. Individu ini amat penting untuk membantu ekonomi dan pembangunan negara ke arah status negara maju selaras dengan negara lain. Tenaga kerja yang berupaya menjadi terlatih dan kompeten serta mempunyai nilai yang positif pada industri atau pasaran kerja dapat disediakan dengan pendidikan TVET di institusi PTV seperti KPM. Selain itu, perkembangan pemikiran kritis pelajar merupakan matlamat pengajaran pemikiran kritis yang utama untuk meningkatkan kecekapan mereka dalam membuat interpretasi, mengenal pasti, membuat formulasi, menganalisis serta menilai secara berkesan. Pendidikan TVET yang menitik beratkan pembelajaran kemahiran dan teori dapat membantu dalam meningkatkan pemikiran kritis seseorang pelajar. Justru itu, terbuktilah bahawa institusi PTV merupakan institusi yang mampu melahirkan seorang graduan TVET yang berkemahiran tinggi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.